Hai, Assalamualaikum guys. So, hari ni saya nak ceritakan tentang keselamatan makanan. So, okay, makanan semua orang tahu, penyediaan makanan yang selamat merupakan satu perkara yang amat penting untuk mengelakkan penyakit bawaan makanan, terutamanya keracunan makanan. So, keracunan makanan berlaku disebabkan oleh beberapa faktor yang penting, perlu diberi perhatian oleh anda semua. Okay, keracunan makanan ni dia berpunca daripada makanan yang mencemari makanan melalui najis, tanah, air, makhluk perosak seperti tikus, lipas dan lalat. Dan manusia ni dia terutamanya melalui tangan. So kuman dia boleh tersebar dengan merebak dengan cepat. Apabila makanan tu dicemari, untuk membiak ni kuman memerlukan makanan, air, masa dan suhu yang sesuai. Tangan ni merupakan sumber yang utama dalam menyumbang kepada pencemaran dan penyebaran kuman kepada makanan. Oleh itu, keracunan makanan ni boleh dielakkan dengan mengamalkan 5 panduan selamat bagi menjamin kesihatan anda. Dia gejala dan simptom sekiranya anda mengalami keracunan makanan tu, dia boleh menyebabkan sakit perut, cerit-berit dan muntah-muntah. Ia adalah simptom kejadian keracunan makanan. Simptom boleh berlaku di antara 24 jam hingga 72 jam daripada tempoh anda makan. Sekiranya rawatan awal tidak diterima, penyakit bawaan makanan boleh membawa kepada penyakit yang lebih serius. Apa tu? Dia boleh menyebabkan kanser, penyakit saraf, artritis. Kita ni tidak boleh memandang ringan terhadap penyakit-penyakit ni sebab ia boleh mendatangkan maut. So, kalau boleh, jagalah makanan kita. Kita perlulah basuh tangan sebelum dan selepas menyediakan makanan seperti langkah tersebut. Selain daripada menyediakan makanan, kita juga harus basuh tangan selepas keluar daripada tandas. Di samping itu, kita juga perlu cuci peralatan yang digunakan untuk menyediakan makanan dengan bersih. Akhir sekali, kita harus lindungi kawasan dapur dan makanan daripada dicemari oleh serangga, tikus dan lain-lain di tempat penyimpanan makanan. Mengapa kita perlu bertindak? Kebanyakan kuman tidak menyebabkan penyakit. Namun begitu, kuman berbahaya tersebar luas dalam tanah, air, haiwan dan manusia. Kuman tersebut boleh disebarkan melalui tangan, kain pengelap dan perkakas dapur, terutamanya pada papan pemotong. Jika makanan dan kuman bersentuhan, ia boleh menyebabkan makanan tercemar dan mengakibatkan keracunan makanan. Hai guys, nama saya Muhammad Nazbil Azli. Jadi saya akan kongsikan cara lain untuk memastikan makanan anda selamat untuk dimakan. Cara ini adalah dengan mengasingkan makanan yang masak dengan yang makanan yang belum masak, makanan yang mentah. Contohnya ayam mentah, daging ikan mentah dan sebagainya. Saya bagi demo korang asingkan macam ni tau. Contohlah yang ni ayam masak merah yang kiri ni korang panggilkan ayam masak merah, yang ni ayam belum masak. Ni ada bakteria, yang ni tak ada bakteria sebab dah kena masak kiri ni. So bila yang kanan ni, bakteria dia, kuman dia nak masuk ke kiri, dia tak dapat masuk sebab dah tertutup dengan bekas, tutup rapat. So dia tak boleh masuk. Tapi bila korang buka, bila benda ni terbuka, bakteria yang dekat kanan ni, dia akan boleh meresap, dia akan berebak ke kiri ni. So makanan ni bila terbuka, dia tak akan selamat untuk dimakan. Korang faham kan? Jadi selain tu, caranya juga adalah korang tak boleh kongsi segala perkakas yang korang guna untuk yang ni. Untuk contohlah pisau korang guna untuk potong ayam mentah ni, lepas tu korang pakai pula untuk ayam yang dah masak, ayam merah ni. Tak boleh. Dia sama je, akan merebak juga. Sebab tu saya nasihat ke korang sentiasa tutup makanan korang dengan bekas. Tutuplah, janganlah bagi segala udara masuk dalam makanan korang sebab kita tak tahu dalam udara tu apa yang beredar dekat udara tu. So sekian saja daripada saya. Terima kasih.
Hai, nama saya Nasha dan saya akan menunjukkan cara untuk masak dengan betul. Okay, mula kita basuh dulu telur kita supaya jadi bersih. Kemudian kita pecahkan dia dan kita tengok telur tu bulat ke tak yang kuning tu. Kalau dia kuning maknanya dia masih elok. Dan kalau kita tengok kat situ ada serpihan, kita kena buang dan jadi bersih seperti ni. Okey, seterusnya daging kita yang segar ni kita asingkan sebelum masak. Kita asingkan bahan mentah dengan bahan kering. Seterusnya saya dah rebus dah sebelum tu daging ni sampai dia hilang darah daging tu. Dan kita rebuskan dia dan jadi sup daging. Mengapa kita perlu masak dengan cara yang betul? Supaya makanan yang kita masak itu dihindari daripada bakteria-bakteria jahat yang dapat memberikan punca kepada keracunan makanan. Simpan makanan yang telah dimasak dan cepat rosak di dalam peti sejuk. Makanan tidak sepatutnya disimpan pada suhu bilik untuk lebih dari 2 jam. Seterusnya, tidak menyimpan makanan sejuk beku dicairkan pada suhu bilik. Selain itu, tidak menyimpan makanan yang telah dimasak atau lebihan makanan dalam peti sejuk melebihi 3 hari. Dan jangan lupa kekalkan suhu makanan yang telah dimasak lebih daripada 60 darjah Celsius sebelum dihidangkan. Hal ini kerana pada suhu bilik, kuman boleh membiak dengan cepat. Pertumbuhan kuman akan berkurangan atau terhenti pada suhu di bawah 5 darjah Celsius atau atas 60 darjah Celsius.